Assalamualaikum dan selamat petang. Okay. Oleh sebab ramai yang request untuk buat jalan kerja bagi hukum Kirchhoff, jadi saya teranglah secara ringkas hukum Kirchhoff yang ada dua loop. Okay. Loop pertama and then loop kedua. Okay. Yang bercabang lah, senang cerita. Kalau satu loop je, dia jadi senang lah. Kalau yang bercabang-cabang, ini yang minimum sekali kita buat dua cabang lah. Okay. Yang pertama sekali kita kena faham hukum Kirchhoff ni. Okay. Hukum Kirchhoff ada dua. Satu hukum arus Kirchhoff ataupun kita boleh panggil dia current Kirchhoff law. Maksud dia ialah arus yang masuk I in sama dengan arus yang keluar. Kalau dalam lita ni, kalau kita tengok dalam lita ni, I1, I2 masuk dalam point A ni. I1, I2 masuk dalam point A ni, manakala I3 keluar. Masuk di sini, yang masuk I1 dan I2. I1 campur I2, arus 1 campur arus 2 sama dengan arus 3. Itu hukum arus Kirchhoff dalam lita ni. Samalah. I in sama dengan I out. Okey. Okey, I1 dan campur I2, I in lah. Manakala I out dia, I keluar dia, I3. Ini yang kita dapat persamaan ni. I1 campur I2 sama dengan I3. Ini persamaan nombor 1. Okey, itu hukum arus Kirchhoff. Okey, untuk menyelesaikan loop 1 dan loop 2, kenapa ada loop 1? Sebab dia ada dua cabang lah. Dua ruangan. Kalau kita tengok di sini, ni satu loop gelung dan ini satu gelung. Okey. Kita kena menggunakan hukum Voltan Kirchhoff. Okey, Voltan Kirchhoff law. Okay. Kalau kita tengok di sini, yang terlibat dengan loop 1 ya 12 volt ni, V1 lah. V1, V2, V3 8 volt ni dan V4. Dan mesti jumlah susut voltan pada dalam lita ataupun loop mesti sama dengan kosong. Macam ni contohnya. Okey. V1 campur V2 campur V3 campur V4 sama dengan kosong. Okey. V1 campur V2 campur V3 campur V4 mesti sama dengan kosong. Okey. Dan V ni 1, V2, V3, V4 ni kita ubahkan pula dengan nilai yang diberi dalam lita ataupun soalan. Okey, V1 ialah 12 volt. Oleh sebab kalau kita tengok sini, positif negatif, yang jumpa loop 1 terlebih dahulu ialah negatif. Kita kena letak negatif 12 volt. Okey, untuk V1. Lepas tu kita campurkan. Untuk perintang kita tak kira positif negatif. Kita terus bagi dia V2 ataupun hukum Ohm dia V sama dengan IR. I harus didarabkan dengan resistor. Jadi kita masukkan I dia ialah I3, kemudian R dia 4 ohm, 4. Campur V3 8 volt ni yang dijumpa dulu dalam loop 1 ialah positif kan? Jadi campur 8. Kalau dia jumpa dulu negatif, kita kena tolak 8. Kemudian kita campur V4. Okey, V4 I apa ni? Ni bukan I3 sebab ini satu lita dengan I1. Maknanya I1 IR dia 5 sama dengan kosong. Biasanya kita susun begini. Jadi 12 dengan 8 ni kita boleh buat operasi. Negatif 12 campur 8 dapat negatif 4. Campur ni dulu, I1 dulu, 5I1
campur 4I3 sama dengan kosong. Okey, untuk memudahkan, kita pindahkan angka 4 ni ke sebelah kanan. Apabila dia pindahkan, daripada tolak mesti menjadi tambah. Gini, 5I1 campur 4I3 sama dengan 0 tambah 4. Kenapa tambah 4? Sebelah sini dia negatif, negatif dia pindah ke sebelah kanan, dia jadi positif. Jadi persamaan ni ialah 5I1 campur 4I3 sama dengan 4. Ini persamaan nombor 2. Okey. Itu untuk loop 1, L1 Sorry, lupa tulis loop 1. Untuk loop 2 pula, yang loop 2 ini, kalau kita tengok, kita mulakan daripada V5 campur V2 campur 8 sama dengan kosong. Sama dengan kosong. Okey. V5 ialah I2. I2 didarabkan dengan 6. I2 6 ohm. V5. V2 I3. Okey, I3 iaitu I3 4. Ni V3 tadi. V3 campur 8. V3 ialah 8 sama dengan kosong. Kita pindahkan 8 ni ke sebelah positif, dia jadi negatif. Macam ni. 6I2 campur 4I3 sama dengan kosong tolak 8. Okey, tulis balik. 6I2 campur 4I3 sama dengan negatif 8. Okey. Mula-mula kita nak cari I1. Sekarang sini ada I1, I3, I2, I3. Jadi, untuk dapatkan I1 ni, kita kena ubahkan yang ini dulu. Kita ambil daripada hukum Kirchhoff yang pertama ni. Okey, I1 campur I2 sama dengan I3. Kita nak dapatkan I2. I2, I3 tolak I1. Okey. Jadi kita masukkan I2, I3 tolak I1 ke dalam I2 dalam persamaan ini. Okey, 6 I3 tolak I1 campur 4 I3 sama dengan negatif 8. Jadi kita darabkan 6 I3 tolak 6 I1 campur 4 I3 sama dengan negatif 8. Okey, susun balik I1 di hadapan, negatif 6 I1 campur, yang ini kita boleh campurkan. 6 dan 4 ini kita boleh campurkan. Dapat 10 I3 sama dengan negatif 8. Ini persamaan nombor 3. Okey, saya bawa ke tengah Okey, kita ambil persamaan nombor 2. 5 I1 campur 4 I3 sama dengan 4. Ini persamaan nombor 2. Kemudian negatif 6 I1 campur 10 I3 sama dengan negatif 8. Okey, untuk dapatkan I1 kita kena samakan I3 ni. Maknanya yang ini mesti didarabkan dengan 10
persamaan nombor 2 darabkan 10, dan persamaan yang ketiga didarabkan dengan 4. Okey. Kalau persamaan nombor 2 didarabkan dengan 10, ini dia punya ni. 5 kali 10 50 I1 campur kali 10 4 40 I1 I3 sama dengan 40. Semua kali 10 kan. Kemudian persamaan nombor 3 kita darabkan dengan 4. Ini jadi persamaan nombor 4, sorry 6, negatif 6 kali 4 jadi negatif 24. Okey. I1 campur 10 kali 4 dapat 40. I3 sama dengan negatif 8 kali 4 32. Okey. Ini jadi persamaan nombor 5. Bila dah sama I3 2 ni untuk macam persamaan serentak, kita boleh eliminatekan dia dengan kita menolakkan persamaan 4 dan persamaan 3. Kita tolakkan. Jadi okey, kalau kita tengok sini di persamaan nombor 4 ada 40 I3 dan persamaan nombor 5 pun ada 40 I3. Jadi kita boleh eliminatekan dengan kita tolakkan persamaan keempat dan persamaan ketiga. Persamaan 4 dan persamaan ketiga. Jadi kalau kita tolak, ni akan hilang automatik. Okey. Jadi 50 tolak negatif 24. 50 tolak negatif 24, dia akan jadi 50 tambah 24. Jadi sinilah 74 I1 sama dengan yang ni dah ditolakkan, dah dimatikan. Kita akan dapat 72. Ini pun sama, 40 tolak 32, kita akan dapat 72 positif. Tolak jadi tambah lah. Okey, jadi I1 ialah 72 dibahagikan dengan 74. Bagi sajalah. 72 bagi 74. 0.97 ampere. Ni I1. Untuk sebab sini I3, kita ambil persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua. Ini tadi persamaan yang kedua. Okey, tulis balik persamaan kedua. 5 I1 campur 4 I3 sama dengan 4. Kita masukkan nilai I1 0.97, 5 didarabkan dengan 0.97 campur 4 I3 sama dengan 4. Okay. Kalau kita darabkan 5 dengan 0.97, kita akan dapat 4.86 campur I3 sama dengan 4. Jadi 4.86 ni kita pindahkan ke kanan, dia jadi negatif lah. Jadi begini, 4 I3 sama dengan 4 tolak 4.86. 4 tolak 4.86. Jadi kita akan dapat I3 sama dengan negatif 0.86. Jadi I3 dia ialah negatif 0.86 dibahagikan dengan 4 sama dengan negatif
0.22 ampere. Okey. Kemudian tu I2, I3. Kemudian untuk I2, mana ruang? Sini. I2. Kita ambil persamaan ni, I2 sama dengan I3 tolak dengan I1. I3 kita negatif 0.22 tolak 0.97. Jadi I2 kita negatif 1.19 ampere. Okey. Saya harap video ini dapat membantu anda untuk menjawab latihan yang diberi. Sekian, terima kasih. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh PM ataupun DM saya di WhatsApp.